Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi kepada semua. Saya Khairul Anwar. Terima kasih Epon bagi introduction. Saya tidak berseorangan hari ini. Ada lagi wakil-wakil pandai dalam kita sesi kali ini. Ada Cik Suhaimi, Cik Akmal, ada Puan Nazar dan Cik Adib. Ada ramai dalam ni daripada bahagian masing-masing lah. Ada bahagian operation, bahagian content, bahagian marketing, support dan sebagainya. Jadi saya akan bagi mukadimah sikit, kemudian saya akan sampaikan kepada orang kuat pandai, iaitu Puan Nazar selaku product manager dalam pandai sendirilah. So beliaulah yang menyusun arah tuju produk pandai dari segi kandungan, dari segi ciri dan sebagainya lah. So beliau lebih hebat, lebih tahu, tapi saya mulakan dahulu. Selamat datang saya ucapkan kepada orang-orang yang baru yang mungkin belum mengenali pandai. Sebelum saya ceritakan sikit, saya ceritakan sikitlah. Pandai ni, aplikasi pandai ni sebenarnya mendapat sentuhan ramai pihak sebenarnya. Mungkinlah saya dekat sini yang bercakap, tapi sebenarnya ada ramai yang terlibat. Dan mereka ni terdiri daripada barisan penasihat, ada pendidik, ada guru-guru, ada wakil-wakil daripada Kementerian Pendidikan Malaysia juga, dan juga daripada agensi kerajaan lain lah. So pandai sendiri mendapat bantuan yang sangat banyak lah daripada pelbagai agensi, mendapat geran-geran kerajaan, Kementerian Kewangan, Kementerian Sains dan Teknologi, juga indirectly daripada Kementerian Pendidikan Malaysia juga. So saya berbesar hatilah nak sampaikan apa yang ada dalam pandai ni. Dan produk pandai ni actually di-evolve dengan cepat, dan kita, matlamat kita memang betul-betul nak bantu pelajar menyediakan pendidikan yang berkualiti kepada seluruh Malaysia, seluruh pelajar-pelajar di Malaysia. Jadi sebelum saya share skrin saya just nak cakap produk pandai ni dia pendidikan secara digital. Jadi dia sebenarnya ada dalam 3 platform. Dia ada dalam bentuk web, maknanya boleh guna dalam komputer ataupun guna dalam laptop. Ada juga dalam bentuk Android app dan juga dalam iOS app. Jadi boleh muat turun, boleh download, install dan boleh gunakan di phone jugalah. Of course ada sedikit perbezaan antara app dan juga web. Nanti kejap lagi kita akan tunjukkan demo lah apa yang ada dalam produk pandai ni. So mula sekali saya akan sharekan skrin. Okey, kejap. Okey, tadi wakil daripada Agent to You dah ceritakan tentang sistem Agent to You, iaitu sistem yang kita gunakan untuk monitor kita punya downline, untuk kita buat purchase paskut-paskut kita, untuk tengok kita punya ranking, kita punya pangkat, boleh tengok family tree kita dan sebagainya. So daripada sistem itu, okey, tadi kalau tengok saudara Ashraf tadi ada ceritakan tentang paskut-paskut ni lah, mana ada senarai paskut, dan apabila kita klik pada paskut tu kita boleh nampak satu-satu paskut yang kita boleh gunakan untuk activate pandai. So paskut inilah yang kita boleh buat banyak dalam 30, 60, 90 atau sebagainya, atau beli 2 sahaja satu-satu kan. Kita boleh paskan kepada customer kita boleh jual kepada customer kita, dan kita guide customer kita macam mana nak gunakan pandai. So inilah 6 digit premium activation passcode yang mereka boleh gunakan, dan dengan 6 digit ni mereka dapat activatekan ke premium dan terus dapat 1 bulan subscription pandai secara premium lah. Dan lepas itu mereka boleh teruskan langganan secara direct, mereka sendiri boleh buat macam biasalah. Okey. So untuk gunakan pandai ini tadi kalau Ashraf bagi tahu kena pergi ke ejen pandai. Tapi berbeza kalau produk pandai kita pergi ke pandai .org terus, pandai.org. So dekat situ ada laman web kita. Sini ada info-info berkenaan pandai. Kita pun tengah tambah lagi pelbagai maklumat untuk bantu lagi distributor kita dan ejen kita untuk memudahkan untuk menjual. So akan datang akan ada lagi banyak maklumat dekat sini. So boleh klik juga bahasa Melayu di atas kanan ni, button ni. So dia akan tukarkan semua dalam bahasa Melayu lah. So apa yang menarik tentang aplikasi pandai ni, dia juga ada dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Bukan konten saja bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, tapi sistem tu sendiri ada dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris lah. So untuk pertama kali bila kita datang ke web, kita boleh ada ruangan log masuk. Yang lain-lain kita boleh baca macam biasa, kita boleh log masuk untuk kita log masuk. Dan apabila kita klik log masuk, kita boleh masuklah log masuk kat sini.
Kalau kita dah ada password, of course kita boleh login dan kita terus gunakan Pandai lah. Kita dapati kalau pelajar-pelajar, insyaAllah dari tahun 1 hingga tingkatan 5, mereka dapat je produk Pandai ni. Biasalah budak-budak, mereka ni agak celik IT, mereka cepat je boleh dapat semua function-function dalam Pandai tu. Tapi untuk first time, kena buat pendaftaran dahulu. Kalau tiada account lagi, kat sini ada tulis, tiada account, daftar. So kalau kita klik daftar, dia akan tanya adakah kita ni pelajar, guru ataupun ibu apa. So buat masa ni saya akan terangkan pelajar dahulu sebelum kita pergi guru ataupun ibu apa kalau perlu nantilah. Okay, so sebagai pelajar kita daftar for the first time. Sebab tak ada account lagi kan, tak ada account Pandai lagi, so kita daftar. So yang ini adalah account untuk pelajar. So sepatutnya kita masukkan nama anak-anak lah, nama pelajar. So kat sini masukkan nama penuh. Saya bagi contoh, adalah Siti Diana binti Ahmad. Contohlah. So nama pengguna Siti Diana Ahmad dan email kita boleh masukkan email pelajar tu lah. Okey. Macam dalam kes ni, saya gunakan email saya sendirilah, khairul@gmail, supaya senang walaupun nama ni sebenarnya nama kanak-kanak lah, tapi saya guna email saya. Cuma dalam kes ni untuk mengelakkan email saya telah digunakan, dia check email, satu email sekali je boleh guna. So saya bagi dia unik sikit. Ya. Diana Ahmad. Okey. Sebenarnya ni trik sikit. Bila kita tambah satu nama kat belakang, sebenarnya dia akan Google ataupun Gmail akan abaikan start daripada tambah ni. Saya tetap, walau email saya Khairul ni tetap akan dapat jugalah. So ini sebenarnya trik ni berguna kalau kadang-kadang ibu bapa yang ada ramai anak kan, 3, 4, 5 orang anak dan setiap anak mungkin tak ada email sendiri lagi. Jadi mereka boleh gunakan email ibu yang sama, just tambah je lah, tambah something kat belakang, tambah anak sulung, tambah anak kedua atau tambah apa, dan tetap akan dapat pada email ibu yang sebenarlah dalam kes saya, khairul@gmail.com. Sebenarnya untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, semua 5 juta pelajar di Malaysia yang bersekolah di sekolah kementerian, sekolah kebangsaan, sekolah rendah dan sekolah menengah ada dapat email daripada KPM, itu email MOE mereka yang mereka gunakan untuk login ke dalam Google Classroom. So boleh gunakan email yang disediakan oleh KPM juga, email peribadi boleh guna, kalau tiada boleh guna email parent lah. So saya klik daftar di sini, so dia cakap berjaya lah. Akaun anda berjaya daftarkan, kata lalu anda telah dikirim ke email anda. So sebenarnya kita boleh pergi ke email, kalau kita pergi ke email dia akan masuk macam ni lah. Thank you for registering, bla bla bla, username dan ada password yang diberikan lah. Yang diberikan kepada kita automatic. So kita gunakan ini untuk log masuk lah. So saya akan log masuk. Siti Diana tadi. Okay, password dia. Okay. Password ni nanti lepas masuk kita boleh tukar ya. So ini first time kita gunakan. Ini password dia. Okay. Saya akan masuk. Okay. Untuk pertama kali bila kita masuk for the first time, okay, inilah dia paparan dia mula-mula. Ini sebab kita baru masuk for the first time. Dekat sini dia ada tanya Pandai activation passcode sebab kita belum activate lagi kan, yang 6 digit tu kita belum masukkan lagi, jadi dia dah tanya kat sini. Sebelah kanan dia ada tanya juga kita punya umur ataupun grade kita, umur berapa, level berapa untuk pelajar tu. Sebab first time masuk kita tak tahu, sistem tak tahu lagi, tapi once kita dah set, ini sekali saja, lepas tu boleh terus gunakan macam biasalah. So kalau tengok sebelah atas kanan ada tulis free kat sini, maknanya akaun ni masih akaun percuma, belum akaun premium lagi. Jadi ada banyak limitation kat sini lah. Contohlah, katalah saya pergi ke satu-satu bahagian kan. Saya nak pergi ke satu bahagian, nanti kejap lagi Puan Nazar akan tunjukkan. Ni disuruh lengkapkan lah. Nanti dia akan suruhkan kita masukkan juga kita punya premium passcode ni. Sebab kalau tak, kita masih free, kita tak boleh guna ciri-ciri premium lah. So, saya akan tukarkan ke dalam bahasa Melayu supaya senang sikit. Dia ada dua option. Bila saya tekan kepada bahasa Melayu, dia akan translatekan keseluruhan dalam bahasa Melayu. Jadi ayat di kat sini ialah jika anda mempunyai kod masuk Pandai Premium, iaitu Pandai Premium punya passcode, sila masukkan dekat sini. Sebelah kanan dia tanya grade kita lah. So, okey, selepas dah daftar buat pertama kali, di sinilah masanya untuk pelajar itu ataupun ibu bapa dia masukkan passcode premium mereka yang mereka dapat daripada tuan-tuan dan puan-puan. So tuan-tuan dah beli banyak-banyak premium passcode, jadi boleh paskan satu kepada ibu bapa tersebut dan mereka akan masukkanlah. Dalam kes ni saya akan bagi contoh. Okey, saya akan masukkan satu ni dan bila kita tekan aktifkan Pandai Premium, tekan saja button ni, dia akan cakap
Hai pengguna premium, terima kasih atas langganan anda. Selamat menggunakan Pandai Premium. So, Alhamdulillah, mana pelajar ini dah subscribe Pandai Premium dan selain itu, semua bonus-bonus dan komisen anda dah menjalankan tugas dia. Maksudnya bila sampai tahap ini, kalau kita pergi ke sistem Agent to You, kita boleh nampak, oh, customer kita dah activate, kita dah dapat satu komisen, upline kita dapat komisen mereka dan sebagainya lah dalam grup kita, dalam individu dan sebagainya. Okay. Dan step seterusnya kita boleh tentukanlah level kita dan sebagainya. Mungkin saya tunjukkan satu sajalah. Bila kita tekankan satu level, contohnya kalau kita tingkatan 4 misalnya, and then dia akan tanya kita juga subjek-subjek yang kita ambil untuk kita teruskanlah. Kat sini ada senaraikan pelbagai jenis subjek. Kita tekan kemas kini dan kita dah selesai dah untuk pertama kali. So ada banyak features kat dalam ni, fungsi-fungsi dalam ni, tapi saya akan serahkan kepada orang yang lebih arif, iaitu Puan Nazar, dan dia akan teruskan dan bercerita apa sebenarnya yang ada dalam Pandai ni dan kenapa Pandai ini bagus untuk pelajar-pelajar dan juga komplement apa yang mereka buat di sekolah ataupun di pusat tuition ataupun buku-buku latihan lain. So saya rasa itu sahaja. Saya recap balik sebelum saya serahkan. Yang pertama tadi saya ceritakan tentang bagaimana nak daftar akaun baru di Pandai. Pergi saja di pandai.org dan daftar. Yang kedua, bagaimana nak gunakan premium passcode tadi yang 6 digit tadi tu dan masukkan supaya boleh jadi Pandai Premium. Kalau tengok atas kanan dah jadi warna hijau premium. Sebelum tu dia tulis percuma, sekarang dah tulis premium lah. So saya serahkan kepada Puan Nazar untuk take over. So tapi